Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Haslinda Ibrahim yang merupakan penyelia bagi kumpulan saya iaitu kumpulan 20. Saya, Muhammad Amar Akram bin Muhammad Faizul akan membentangkan tentang kepentingan etika dan peradaban penggunaan media sosial dalam kalangan generasi muda. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan kesemua 8 ahli dalam kumpulan 20 iaitu Khor Yenju, Chiu Jien, Divya Eng Ying Tong, Lim Zanwei, Muhammad Ahmad Akram bin Muhammad Faizul iaitu saya sendiri, Nur Aida Hafizah binti Ahmad Nazir, Nur Anis Najihah binti Aziz dan akhir sekali Nurul Izzati binti Wazir. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan. Apakah itu media sosial? Media sosial merupakan suatu aplikasi berasaskan internet yang mewujudkan asas-asas ideologi dan teknologi Web 2.0 bagi memudahkan pengguna untuk berkongsi maklumat. Adab. Adab ialah tingkah laku dan tutur kata yang sopan seseorang mengikut situasi tertentu. Manakala etika pula merupakan teori mengenai tingkah laku seseorang dari segi kelebihan dan kelemahan serta tingkah laku yang ditentukan oleh akal. Baiklah, saya rasa setakat itu saja pembentangan saya. Saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya untuk menyambung tajuk kita pada kali ini. Terima kasih. Terima kasih amat atas pembentangan slide kamu. Selamat sejahtera Dr. Haslinda. Nama saya ialah Lim Zanwei dan saya akan membentangkan tentang permasalahan kajian. Permasalahan yang pertama ialah penggunaan media sosial yang berlebihan akan mempengaruhi generasi muda dari segi akademik. Hal ini kerana mereka akan menghilangkan fokus apabila belajar disebabkan oleh mereka akan meluangkan masa yang banyak untuk melayari media sosial. Selain itu, permasalahan yang kedua ialah keruntuhan akhlak dalam kalangan generasi muda. Hal ini kerana kebanyakan generasi muda dalam negara kita mempunyai sifat ingin tahu mengenai perkara-perkara yang menjangkau pemikiran. Dengan itu, ini mungkin akan menyebabkan minda mereka terpengaruh dan mengikut amalan tersebut tanpa bimbingan daripada guru. Seterusnya, permasalahan yang ketiga ialah perlakuan buli cyber yang berlaku antara semua lapisan masyarakat. Hal ini demikian kerana identiti pembuli dalam media sosial adalah sukar untuk dikenali. Dengan itu, ini mungkin akan menyebabkan kesihatan mental mangsa diganggu sepanjang hayatnya. Akhirnya, permasalahan yang keempat ialah penipuan jualan online. Punca yang paling utama yang menyebabkan penipuan berikut untuk berlaku ialah mangsa mudah terujar dengan harga murah yang ditawarkan melalui iklan. Dalam hal ini akan menyebabkan mangsa untuk menanggung kerugian yang banyak dan mungkin akan mengalami trauma yang serius selepas mereka ditipu. Ini adalah semua daripada saya. Saya akan menyerahkan kepada GN untuk pembentangan seterusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Janwei. Saya Chu Jie akan membentangkan tentang objektif kajian dan kaedah kajian. Objektif kajian yang pertama ialah memastikan tahap kesedaran generasi muda pada masa kini terhadap kepentingan etika dan adab penggunaan media sosial. Selain itu, menghuraikan kepentingan etika dan adab penggunaan media sosial dalam kalangan generasi muda merupakan objektif kedua, manakala objektif ketiga ialah mengkaji langkah untuk menerapkan etika dan adab penggunaan media sosial dalam kalangan generasi muda di Malaysia. Terdapat dua kaedah kajian yang digunakan. Yang pertama ialah populasi dan pensampilan kajian yang berbentuk dalam talian iaitu Google Form. Ia telah diedarkan kepada 100 orang pelajar dari sekolah menengah, institut pengajian tinggi awam dan swasta. Manakala instrumen kajian yang digunakan ialah bolang soal selidih dan talian internet seperti media sosial dan artikel surat khabar atas talian. Inilah semua daripada saya. Saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya, Anis Najihah. Terima kasih kepada GN. Bagi demografi responden, terdapat 100 orang responden yang terdiri daripada 27 orang lelaki dan 73 orang perempuan bermula dari umur 20 hingga 30 tahun. Responden juga terdiri daripada pelbagai kaum yang majoritinya ialah Cina sebanyak 60%, diikuti Melayu 34%, India dan lain-lain selebihnya. Untuk jenis institusi pengajian pula, responden tertinggi daripada IPTA sebanyak 68% dan terendah ialah lain-lain sebanyak 7%, kemudian diikuti sekolah menengah 11% dan IPTS 14%. Untuk peringkat pengajian pula terdiri daripada 4 peringkat iaitu Sarjana Muda, Pra-University, Matrikulasi atau Foundation, Sarjana atau PhD dan SPM. Berbalik kepada respon bagi responden terhadap aplikasi sosial media, tujuan utama penggunaan media sosial adalah sebagai alat komunikasi sebanyak 92%, manakala yang paling rendah ialah untuk menjana pendapatan sebanyak 20%, memandangkan kebanyakan responden ialah seorang pelajar. Kemudian, antara aplikasi yang sering digunakan ialah Instagram, WhatsApp, Telegram dan Facebook. Akhir sekali, kekerapan penggunaan media sosial yang paling tinggi adalah sebanyak 5 kali, namun terdapat juga penggunaan terendah sebanyak 1 kali. Terima kasih dan saya serahkan kepada Izzati.
Terima kasih Saudari Najah atas pembentangan sebentar tadi. Saya Nurul Izzati ingin membentangkan tahap pengamalan etika dan adab penggunaan media sosial. Etika dan adab yang pertama ialah mengelakkan diri daripada melakukan penghinaan kepada orang lain sama ada dalam bentuk tutur bicara, komen ataupun gambar. Berdasarkan analisis yang telah kami jalankan, terdapat 64 responden yang mengatakan mereka sangat mengamalkan etika ini. Ini adalah untuk mengelakkan pergaduhan yang berlaku yang akan menyebabkan hubungan antara rakyat dalam negara kita akan menjadi semakin buruk. Etika dan adab yang kedua ialah mencegah diri daripada menyebarkan sesuatu perkara atau berita yang tidak benar ataupun palsu. Dalam analisis kami, terdapat 64 responden yang menyatakan mereka sangat mengamalkan etika ini. Ini adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya huru-hara dalam negara kita yang akan mengakibatkan negara menjadi kucak-kacir dan tidak stabil. Etika dan adab yang ketiga ialah elakkan diri daripada membuat kenyataan sensitif yang berunsur prejudis terhadap kaum, agama dan keganasan dalam komuniti. Berdasarkan analisis kami, terdapat 67 responden yang sangat mengamalkan etika ini dalam kehidupan mereka. Ini adalah untuk memastikan setiap kaum dalam negara kita dapat bersama-sama hidup gembira supaya semua kaum di negara ini dapat bersatu padu mempertahankan negara kita. Seterusnya, etika dan adab yang keempat, menggunakan saluran dan media sosial yang betul untuk mengutarakan masalah yang dialami. Berdasarkan kajian kami, terdapat 21 responden yang telah mengatakan yang mereka sangat mengamalkan etika ini kerana ini dapat memastikan media sosial dapat digunakan dengan cara yang betul dan dapat membantu kita memudahkan urusan harian dengan lebih efisien dan efektif. Etika dan adab yang kelima ialah memastikan perkongsian dan penggunaan maklumat berkaitan dengan hak cipta dan internet telah mendapat kebenaran daripada pemiliknya. Berdasarkan analisis kami, terdapat 49 responden mengatakan yang mereka mengamalkan etika ini. Ini adalah untuk memastikan setiap orang dapat menghormati kerja yang dihasilkan daripada orang lain supaya kita tidak akan didakwa oleh pemilik maklumat tersebut. Etika dan adab yang keenam ialah tidak mendedahkan sebarang maklumat rasmi mana-mana agensi kerajaan maupun swasta yang telah awal diketahui. Berdasarkan analisis kami terhadap 100 responden mendapati 60 responden mengatakan bahawa mereka sangat mengamalkan etika ini. Ini adalah untuk memastikan setiap maklumat yang sulit akan diketahui oleh orang awam daripada agensi kerajaan maupun swasta kekal sulit dan selamat. Sekian, terima kasih. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Saudari Divya. Terima kasih Izzati. Pada pendapat saya, kepentingan kesejahteraan dan keamanan masyarakat terjamin apabila kesalahfahaman dielakkan. Contohnya, generasi muda hendak mengelak menyebarkan perkara palsu dan sengaja untuk memburukkan imej seseorang ataupun tidak menganalisis berita dengan baik. Kepentingan yang kedua ialah kesempatan kaum terjamin. Negara kita mempunyai 3 jenis kaum yang utama iaitu kaum Melayu, Cina dan India, dan setiap kaum mempunyai adat resan yang unik. Oleh itu, kita hendaklah menghormati kaum lain dengan tidak menyentuh perkara yang sensitif, iaitu tidak memberi komen yang negatif dan mengkritik mereka dalam media sosial. Kepentingan yang seterusnya adalah untuk pembentukan masyarakat yang berakhlak mulia. Insan sentiasa diingatkan untuk bersifat etika dan mempunyai adab yang baik dalam media sosial. Walau bagaimanapun, generasi muda sekarang selalu mempunyai ego yang tinggi, maka ibu bapa bertanggungjawab untuk memberi didikan kepada anak-anak mereka supaya mereka menerima pendapat bermanfaat orang lain. Kepentingan yang terakhir adalah untuk mengekalkan imej negara yang positif dengan mengelakkan penyebaran informasi yang mengandungi unsur sara serta pornografi pada jejaring sosial. Oleh itu, generasi akan datang tidak diajar gejala negatif seperti hal kekerasan melalui foto kekerasan yang dimuatnai secara terang-terangan pada media sosial. Seterusnya, Yenjo akan melanjutkan daripada bahagian saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Divya Ngintong. Saya Ko Yenjo. Sekarang saya ingin membentangkan tentang langkah-langkah menerapkan etika dan adab penggunaan media sosial. Persoalannya, saluran pendidikan yang paling berkesan untuk menerapkan etika dan adab penggunaan media sosial dalam kalangan generasi muda. Berdasarkan responden yang kami ikuti, seramai 58 responden bersetuju saluran pendidikan yang paling berkesan ialah saluran ibu bapa. Seterusnya diikuti dengan pendidikan pengajian tinggi, pemantauan kerajaan dan akhirnya ialah pendidikan keagamaan. Berdasarkan graf, pengawasan ibu bapa terhadap anak-anak mereka sangat diperlukan untuk memastikan anak mereka sentiasa beretika dan beradab semasa melayari media sosial. Dengan itu, ibu bapa sangat digalakkan untuk memantau kelakuan anak-anak mereka dalam media sosial supaya mereka tidak terjebak dalam jejak sosial yang tidak dikehendaki.
Berdasarkan respon yang diberikan daripada responden, usaha melaksanakan kempen mingguan setiap tahun yang bertajuk Pengalaman Etika dan Adab Penggunaan Media Sosial dan usaha menyelitkan fahaman etika dan adab penggunaan media sosial dalam kursus universiti yang ditawarkan adalah usaha yang paling efektif. Pendidikan keagamaan juga sangat penting dalam menerapkan etika dan adab dalam kalangan generasi muda. Hal ini demikian kerana semua agama dalam dunia ini merupakan perkara yang sama, iaitu mementingkan kebaikan dan menghindari keburukan. Oleh itu, insan yang berpegang kuat dalam agama sendiri akan bersikap positif dan menunjukkan sifat etika dan adab semasa melakukan sesuatu dalam media sosial. Dan akhir sekali, pemantauan kerajaan juga sangat penting. Hal ini dikatakan demikian kerana kerajaan boleh bekerjasama dengan pencetak media sosial dengan menggunakan penapisan web bagi mengelakkan perkara yang palsu dan memburukkan prestasi seseorang ataupun sesebuah organisasi menular selama-lamanya dalam media sosial. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya, saya ingin menyerahkan kepada Aida. Terima kasih Hinjau. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kumpulan kami dapat mempelajari bahawa amalan beretika dan beradab semasa menggunakan media sosial memainkan peranan yang penting dalam menjaga kesihatan mental seseorang serta dapat mengelakkan tindakan yang tidak bermoral dalam golongan generasi muda terjadi. Seterusnya, ia juga mampu menjadi alat penggerak dalam memastikan kesepaduan dan kesejahteraan negara nasional. Dengan adanya kajian, dapat memberikan kesedaran kepada semua pihak tentang kelebihan dan kekurangan penggunaan media sosial secara beradab dan beretika. Oleh hal demikian, semua pihak memainkan peranan yang penting dalam melaksanakan langkah-langkah yang dapat memudahkan seseorang untuk menerapkan etika dan adab penggunaan media sosial dalam diri. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.